Assalamualaikum dan salam sejahtera. MG Flash 28 Oktober bersama saya Nur Ayuni Johari. Berita utama. Pengerusi Barisan Nasional BN Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi memberi jaminan akan memberi peluang kepada MCA dan MIC untuk bertanding Pilihan Raya Negeri PRN Melaka pada 20 November ini. Beliau berkata keputusan itu dibuat selepas mengadakan mesyuarat bersama Presiden-Presiden parti komponen itu. Sebagai pengurusi Barisan Nasional, saya menghargai komitmen mereka bahawa selain pada UMNO ada tempat untuk calon-calon daripada MCA. Walaupun MCA sendiri tidak tepuk. Ada tempat juga untuk calon MIC. PPRS walaupun tidak meletakkan calon, tetapi akan memastikan rakyat Sabah yang tinggal di Melaka akan terus mengundi Barisan Nasional. Tambah beliau, BN juga telah membuat keputusan untuk tidak bekerjasama dengan Parti Pribumi Bersatu Malaysia Bersatu pada PRN Melaka dan Datuk Seri Ahmad Zahid menghormati ketetapan yang telah dibuat dalam Perhimpunan Agung UMNO sebelum ini. Mematuh di tempat yang dipatut sewaktu PRN Sabah. Saya berazam ular yang sama tidak akan pernah mematuh di tempat yang sama buat kali yang kedua. Sebagai Presiden UMNO bersama-sama dengan rakan-rakan yang lain harus diketahui bahawa kita harus menghormati ketetapan Perhimpunan Agung UMNO yang lalu. Bahawa kita jangan dimanipulasikan untuk ditunggangi semula. Maka ketetapan itu harus dihormati. Kita tidak akan pernah bekerjasama dengan PPN di dalam PRN Melaka. Seterusnya, Pejabat Kesihatan Kepong telah mengeluarkan kompaun sebanyak RM10,000 di bawah Akta 342 kepada Barisan Nasional BN kerana menganjurkan majlis sosial. Menerusi satu kenyataan, BN didapati melanggar prosedur operasi standard SOP Fasa 4 Pelan Pemilihan Negara PPN kerana mengadakan majlis pelancaran jentera BN Pilihan Raya Negeri PRN Melaka di Ibu Negara malam tadi. Antara yang hadir ialah pengerusi BN Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi dan Timbalan Pengerusi BN Datuk Seri Muhammad Hassan. Penganjuran majlis itu mendapat pelbagai reaksi di media sosial yang kebanyakannya mendesak Kementerian Kesihatan KKM untuk mengambil tindakan tegas terhadap penganjur. Terdahulu, seorang ahli Parti Ikatan Demokratik Rakyat Malaysia Muda juga dikenakan kompaun sebanyak RM4,000 selepas mengadakan satu sidang media di Melaka. Presidennya Syed Saddiq Syed Abdul Rahman berkata hanya 5 orang telah hadir pada sidang media itu yang diadakan di kawasan terbuka, malah mereka juga menjaga penjarakan fizikal. Susulan itu, ahli muda Amira Aisyah telah pun dikompaun RM4,000 oleh polis kerana didakwa melanggar SOP berkaitan COVID-19. Sidang media selama 10 minit itu diadakan bagi mengumumkan keputusan parti itu untuk bertanding pada PRN Melaka. Sebelum ini, Menteri Kesihatan Hari Jamaluddin telah pun mengumumkan sebarang aktiviti perhimpunan atau majlis sosial berkaitan pilihan raya termasuk majlis pelancaran jentera pilihan raya adalah dilarang bermula 25 Oktober hingga 27 November 2021. Walaupun terdapat negara yang melonggarkan syarat pemakaian pelitup muka, namun semua individu termasuk pelancong asing yang berada di Malaysia tetap diwajibkan memakainya apabila berada di tempat awam. Tegas Menteri Kesihatan Hari Jamaluddin Abu Bakar, tiada perbezaan standard berhubung perintah berkenaan. Capang Hari di Twitter itu susulan tindakan seorang pelancong asing yang dilihat gagal mengenakan pelitup muka ketika memasuki salah sebuah pusat beli belah terkemuka di ibu kota. Pada masa sama, beliau berkata pihaknya juga sedang mendapatkan maklumat terkini daripada pihak pusat beli belah terlibat berhubung kejadian itu. Terdahulu tular seorang wanita warga asing berang kerana dilarang memasuki sebuah butik mewah di premis itu kerana tidak memakai pelitup muka. Insiden itu menyebabkan pertengkaran di antara wanita berkenaan dengan beberapa petugas di butik itu.
Seorang wanita merayu supaya dompetnya yang tertinggal di Pasaraya TS Free Duty Pekan Kuah Langkawi untuk segera dipulangkan. Menerusi rakaman kamera lita tertutup yang tular di media sosial, dompet berkenaan didapati telah diambil satu pasangan yang dipercayai suami isteri. Menurut rakaman berkenaan, suspek dilihat terus menyimpan dompet berkenaan ke dalam bako dengan berpura-pura seperti sedang mengambil coklat. Menurut mangsa, hasil pemeriksaan di Pusat Perkhidmatan Pelanggan di Pasaraya berkenaan, kedua-dua pasangan itu tidak memulangkan dompet yang ditemui mereka. Sehubungan itu, mangsa membuat laporan polis dan meminta pasangan itu maupun orang ramai yang menemui dompetnya segera menghubungi Balai Polis Kuah di talian 04966 6222. Seterusnya, seramai 50 rakyat Malaysia di Sudan termasuk 25 pelajar yang berdaftar dengan Kedutaan Malaysia di Khartoum berada dalam keadaan selamat. Kementerian Luar dalam satu kenyataan memaklumkan 17 rakyat Malaysia dan seorang staf Petronas warga negara Thailand telah ditempatkan sementara di kediaman rasmi duta. Tambah kenyataan itu, pihak kedutaan juga telah menasihatkan rakyat Malaysia yang lain di negara ini untuk mengutamakan keselamatan mereka. Kementerian juga akan terus memantau rapat perkembangan terkini di Sudan termasuk demonstrasi yang berlarutan di seluruh negara itu. Selain itu, pihak kementerian turut sentiasa berhubung dengan kedutaan Malaysia di Khartoum. Sehubungan itu, rakyat Malaysia yang memerlukan bantuan konsular di Sudan boleh menghubungi kedutaan atau kementerian melalui saluran yang tertera. Dalam perkembangan yang sama, sebagai tanda kemarahan terhadap penggulingan kuasa yang berlaku, penduduk Sudan meneruskan tunjuk perasaan. Keadaan tegang berpanjangan meskipun tentera mengambil tindakan tegas dengan melepaskan tembakan dan menahan mereka yang berhimpun. Bagi mengawal keadaan, tentera dilaporkan membersihkan penghadang yang dibina, lenggukan tayar dan batu-batu yang digunakan untuk menyekat laluan jalan raya di ibu negara Khartoum. Selepas lebih 72 jam rampasan kuasa berlaku, semakin ramai penduduk negara itu yang tampil membantah. Dalam seruannya, Persatuan Profesional Sudan SPA meminta ahlinya keluar beramai pada 30 Oktober ini untuk turut serta dalam tunjuk perasaan besar-besaran di seluruh negara. Dalam mengekang penularan kebangkitan rakyat, sejak hari pertama junta masih menyeka perkhidmatan internet. Sekian dahulu MG Flash buat masa ini. Terus bersama kami untuk perkembangan terkini dari masa ke semasa hanya di platform media sosial Malaysia Gazette, di Facebook, Twitter, Instagram dan juga YouTube atau melalui portal di www.malaysiagazette.com. Assalamualaikum dan salam hormat.